Fazira. Pemerintahan beraja memang telah sedia wujud dalam sistem sosial di negeri-negeri sejak berabad-abad lamanya. Menurut sistem beraja ini, raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan pentadbiran negeri dengan dibantu oleh pembesar-pembesar yang dilantik khususnya sebelum penjajahan Inggris. Sebelum Perang Dunia Kedua, walaupun berada dalam penjajahan British, Sultan-Sultan merupakan pemerintah yang berdaulat dan memiliki kuasa penuh di dalam negeri masing-masing. Namun pada masa yang sama, dalam beberapa perjanjian dengan British, Sultan perlu menerima nasihat daripada pegawai British yang dilantik sebagai residen atau penasihat British kecuali yang menyentuh tentang agama Islam. Keadaan demikian berlanjutan sehinggalah apabila diperkenalkan Malayan Union pada tahun 1946 di mana Sultan hanya berkuasa dalam adat istiadat Melayu dan agama Islam sahaja dan kuasa pentadbiran negeri dipegang oleh gubernur. Akibat dari penentangan orang Melayu, Perlembagaan Malayan Union dibubarkan dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Menerusi perlembagaan baru ini, hak-hak Sultan telah dikembalikan semula kepada mereka. Mereka diberi hak untuk mengambil tahu hal-hal berkenaan dengan pembuatan undang-undang. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Saya Liana Akila. Latar belakang Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu wujud dalam sejarah, perlembagaan dan institusi bagi kerajaan Melayu di Nusantara. Salah satunya ialah Malaysia yang merupakan sebuah negara yang berdaulat kerana mempunyai raja dan mengekalkan institusi raja-raja. Malaysia mempunyai 10 orang raja. Setiap Raja-Raja Melayu tersebut mempunyai peranan tersendiri di negeri tertaklukan baginda. Mereka berkuasa ke atas institusi agama di negara mereka sendiri dan setiap 10 orang raja, satu orang raja akan dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong. Sejarah Raja-Raja Melayu di Malaysia bermula pada zaman permulaan Kesultanan Melayu Melaka yang berjaya mengalahkan pemerintahan kerajaan Hindu-Buddha yang tersebar luas di Nusantara. Zaman Melaka berjaya membawa pengaruh agama Islam di Nusantara dan kawasan tertakluk Melayu Melaka amat berluas sehingga ke Pulau Sumatera. Kesultanan ini mula jatuh apabila Portugis menyerang Melaka ketika zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Dan apabila Portugis berjaya menawan Melaka, Sultan Mahmud Shah berlindung ke bahagian selatan wilayahnya yang sekarang ini dipanggil sebagai Johor. Seterusnya, giliran saya untuk baca bagian saya. Nama saya Emiliana. Bagian saya ialah peranan ataupun fungsi raja-raja. Dalam perlembagaan negeri yang telah diperuntukkan syarat Seksyen 1 di dalam peruntukan untuk perlembagaan persekutuan yang membolehkan raja bertindak menurut budi bicaranya dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu yang pertama, melantik seorang menteri besar, tidak mempersetujui permintaan bubar Dewan Negeri, meminta supaya diadakan suatu mesyuarat majlis raja-raja yang semata-mata mengenai keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran duli-duli yang maha mulia raja-raja atau perbuatan amalan atau upacara agama. Seterusnya, apa-apa tugas sebagai ketua agama Islam atau mengenai adat istiadat Melayu. Selain itu, melantik waris atau waris-waris, pemaisuri dan pemangku raja. Seterusnya, melantik orang yang memegang pangkat ataupun gelaran, kemuliaan dan kebesaran di sisi adat Melayu dan menetapkan tugas-tugas berkenaan dengannya. Dan yang terakhir, membuat peraturan mengenai hal-hal di raja dan istana. Seterusnya saya akan menerangkan tentang fungsi dan peranan Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja bukan sahaja agung tetapi unik kerana majlis ini merupakan satu-satunya institusi yang sedemikian rupa wujud di dunia pada masa kini. Apabila negara mencapai kemerdekaan, penubuhan Majlis Raja-Raja telah dikanun mengikut perkara 38 Perlembagaan Persekutuan. Menurut perkara 38 Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja hendaklah menjalankan fungsinya bagi memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong mengikut peruntukan jadual ketiga, mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa pembuatan, amalan atau upacara agama diperluas ke persekutuan secara menyeluruh. Seterusnya, memperkenankan atau tidak memperkenankan apa-apa undang-undang dan membuat
raja-raja atau dikehendaki dibuat oleh atau selepas berunding dengan majelis raja-raja. Seterusnya, melantik anggota mahkamah khas di bawah pasal 1 perkara 182 Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum, atau meremitkan menggantung atau meringankan hukuman di bawah pasal 12 perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, dan boleh menimbang teliti soal-soal mengenai dasar negara, misalnya perubahan tentang dasar imigrasi dan apa-apa perkara lain yang difikirkannya patut. Menurut perkara 38 Perlembagaan Persekutuan, tidak undang-undang yang secara langsung menyentuh keistimewaan, kedudukan mulia, dan kebesaran raja-raja boleh diluluskan tanpa persetujuan majelis raja-raja. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Saya, Nurul Nazam Esara, ingin membentangkan tentang peranan YDPA, yaitu yang di Pertuan Agung. Baginda diberi kuasa untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putra negeri-negeri Sabah dan Sarawak, dan menjaga kepentingan sah kaum-kaum lain. Baginda juga berperanan sebagai ketua agama Islam di negeri Baginda sendiri, yaitu Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, dan wilayah persekutuan. Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung juga adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Negara. Di samping itu, yang di Pertuan Agung juga mempunyai peranan penting. Yang pertama, melantik seorang Perdana Menteri. Yang kedua, menangguhkan bubaran parlimen. Ketiga, meminta supaya diadakan mesyuarat majelis raja-raja bagi tujuan membincangkan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan, dan kebesaran raja-raja. Yang di Pertuan Agung, khususnya untuk melantik Perdana Menteri, membubarkan parlimen dan memanggil mesyuarat dengan majelis raja-raja bagi membincangkan keistimewaan, kedudukan, penghormatan, dan kedaulatan raja-raja yang Melayu. Yang di Pertuan Agung juga dijangka melantik Perdana Menteri yang akan mempunyai keyakinan majoriti Dewan Rakyat Malaysia Parlimen yang dipilih. Sekiranya Perdana Menteri tidak boleh diterima ramai, dia boleh dipaksa turun oleh undi. Yang di Pertuan Agung juga membubarkan parlimen atas nasihat Perdana Menteri atau menolak untuk membubarkan parlimen dan melantik orang lain sebagai Perdana Menteri. Dan yang di Pertuan Agung juga akan memperbaharui lantikan seorang Perdana Menteri setiap kali selepas pilihan raya, sehinggalah menteri itu memutuskan untuk meletakkan jawatan atau kehilangan majoriti dalam pilihan raya. Menteri melalui yang di Pertuan Agung juga boleh meminta untuk menolak permintaan Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen, memandangkan ini adalah salah satu kuasa budi bicaranya. Oke, itu saja daripada saya. Bagi kesimpulan secara keseluruhannya, fungsi daripada Majelis Raja-Raja dan YDPA, yaitu yang di Pertuan Agung, mempunyai peranan yang penting dalam hal-hal yang berkaitan dengan negara. Kebanyakan negara-negara yang ada di seluruh dunia yang pada masa dahulu mempunyai sultan atau raja, kini lenyap institusi beraja itu. Dan kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya menghargai dan berbangga kerana masih mempunyai sultan atau raja yang dilihat sebagai simbol perpaduan di dalam negara kita. Oke, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.